dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Okay. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa manusia sentiasa berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 perkara. Okay. Perkara yang pertama, beriman, iaitu memiliki akidah yang sahih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disyariatkan olehnya. Yang kedua, melaksanakan amal soleh. Ia bukan sekadar solat, puasa, zikir, tetapi meliputi amalan-amalan yang soleh di dalam Islam yang disuruh, seperti berbuat baik kepada ibu bapa kita, menghubungkan silaturahim antara umat, antara rakan sekerja, saudara mara, cemerlang dalam pembelajaran dan juga dalam profesional dalam kerjaya kita, dalam kerja-kerja seharian kita. Okay, untuk yang ketiga, berpesan-pesan kepada kebenaran, memberi nasihat, tunjuk ajar dan teguran kepada orang lain tentang apa yang benar dan apa yang salah. Okay. Yang keempat, berpesan-pesan kepada kesabaran, memberi nasihat kepada orang lain agar sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah. Setiap dugaan, setiap cabaran yang Allah uji kepada kita, haruslah kita beristighfar dan kita bersabar. Setiap dugaan yang diberikan kepada kita sebenarnya dia menguji kita. Okey. Seterusnya, jangan suka bertangguh-tangguh. Okey. Ini kebiasaan perangai kita. Sesuatu kerja yang telah diamanahkan dan dah diberi tanggungjawab kepada kita, sama ada ketua kita, penyedia kita, jika kita tidak menggunakan masa sebaiknya, kita tidak menghargai masa yang sebaiknya, kita tidak menyusun masa sebaiknya, menjadi masalah kepada kita. Sebab kebanyakan kita, segelintir di antara kita suka tangguh-tangguh kerja yang telah diamanahkan. Dia punya tagline dia, esok masih ada. Biasa kita dengar kan, esok masih ada. Contohnya jika kita punya penyedia kita, bos kita memberikan sesuatu task ataupun tugasan kepada kita, mengikut dia punya tempoh masa tertentu, kita ambil sikap sambil lewa. Mungkin esok masih ada, lusa masih ada. Kita tidak immediate melakukan tugasan tu mengikut masa yang telah ditetapkan. So memberi impak yang negatif kepada kita. Budaya esok masih ada, hendaklah dibuang daripada diri seorang insan yang bergelar dalam mengejar kecemerlangan diri serta kecemerlangan negara. Bertangguh dalam melaksanakan sebarang tugas adalah tidak digalak dan akan merugikan masa seseorang. Okey. So hargai masa. So setiap tugasan haruslah dilaksanakan dengan sebaiknya dan menyusun segala pelaksanaan dengan baik, supaya memberi impak yang positif kepada diri kita, rakan-rakan kita di sekeliling, memberi impak kepada organisasi kita dan juga kepada negara kita. Okey. Seterusnya, memanfaatkan masa di dunia. Okey. Masa hidup sebelum mati. So masa kita hidup ni, kita perlulah menghargai masa dengan melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh lah. Selain kita dikatakan di dunia, kita haruslah melakukan amalan-amalan sepanjang tempoh umur kita di dunia, melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan perintah-perintah yang dilarang. So segala amalan kita
yang kita lakukan di dunia akan dicatat, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita menuai, kita tanam, kita semai dengan baik, maka baiklah semasa di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala amalan-amalan kita sewaktu kita hidup di dunia. Okay, so kita haruslah melakukan amalan-amalan yang baiklah sepanjang kita hidup, sebelum matilah. Okey, seterusnya masa tidak akan disia-siakan. Okey, mereka akan sentiasa berpegang kepada pesanan Rasulullah SAW seperti maksud hadisnya. Okey, rebutlah, pergunakanlah 5 waktu untuk tiba 5 waktu yang lain, iaitu yang pertama masa hidup sebelum mati, amalan kita lah sehari-hari ya. Okay. Yang kedua masa sihat sebelum kita sakit. So bila kita sihat ni, kita haruslah menggunakan kekuatan tubuh badan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sihat ni kita gunakan sebaik mungkin untuk melakukan amalan-amalan yang soleh lah. Kita gunakan masa dengan sebaik-baiknya dengan membuat perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang ketiga masa lapang sebelum sibuk. Okay, yang keempat masa muda sebelum tua. Yang last sekali adalah masa kaya sebelum fakir. Okay, pernah Rasulullah SAW ditanya, manakah suatu manusia yang baik? Maka jawab baginda, siapa yang umurnya panjang serta baik amalnya. So jika kita diberi dilindungi kesihatan, dilindungi segala musibah, maka setiap masa serta umur yang diberikan memberikan kita sentiasa ingat pada Allah, dan kita hargai masa dengan membuat perkara-perkara yang tidak sia-sia lah, tidak sia-sia. Kelak nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, apakah amalan yang telah kita lakukan sepanjang kita hidup. Okey, akhir kalam, menghargai masa dalam Islam adalah tanda keimanan kita. Setiap manusia, ketetapan waktu dan kepentingannya dalam pengurusan adalah perkara yang tidak perlu diuraikan. Okey, tidak kira dalam apa-apa aspek sekalipun kita perlu mendahului masa atau paling kurang menepatinya. Okey, so masa haruslah kita hormat masa tu. Kita hormat masa kita hormat masa orang lain, supaya bila kita hormat masa kita hormat masa orang lain, kita anggap masa tu sangat penting. So tidak menjadi masalah kepada orang lain. Okey, jika kita hormat masa orang pun akan hormat masa kita juga. So kita kena ingat, bila kita berjanji dengan seseorang tentang masa, tetapi kita ambil sambil lewa, kita tidak menepati masa yang kita tentukan, so menjadi impak yang negatif kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada organisasi kita, dan juga kepada negara lah, sebab kita mensia-siakan masa yang telah diperuntukkan. So maka jika baiklah masa, jika kita menggunakan masa itu terbaik mungkin, maka baiklah jadinya. Jika kita mensia-siakan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan kerugian, maka rugilah kita. So ingatlah, setiap saat di dunia ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tazkirah berkaitan hargai masa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu saya serahkan kembali kepada Encik Damari, dan juga saya mengambil kesempatan untuk kita sama-sama mendoakan kesejahteraan, kesembuhan kepada rakan kita, rakan mengajar kita Encik Rahimuddin, supaya beliau dapat sihat sembuh seperti sedia kala,
dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita di kalangan kita sentiasa dilindungi daripada mendapat musibah. Okey, terima kasih di Cik Zamari.